Salam sejahtera, anda sedang menonton Malaysia Memilih dan pastinya kalau kita countdown ataupun kita kira turun, lebih kurang ada 19 hari lagi menuju kepada hari yang dinanti-nantikan, khususnya apabila kita bercakap tentang pilihan raya umum ke-15 iaitu tarikh keramatnya 19 November, dan kalau diikutkan lebih kurang 4 hari lagi menuju kepada hari penamaan calon. Ini hari yang cukup penting juga apabila kita bercakap tentang PRU ke-15 di mana parti-parti yang berhasrat untuk bertanding akan menamakan calon mereka, dan calon yang sah hanya akan dibenarkan bertanding sepanjang tempoh kempen tersebut sehinggalah menuju kepada PRU yang ke-15 iaitu pada 19 November. Dan di Malaysia Memilih pada waktu ini kami ingin meneruskan untuk membawakan diskusi berasaskan dapatan tinjauan awam oleh 5 agensi media utama. Selain pada Sarawani, kita akan ada melihat kepada dapatan tinjauan yang turut dilakukan secara kerjasama bersama dengan Sinar Harian, Sinchu Daily, The Star dan juga Malaysian Nanban. Dan kaji selidik ini dilaksanakan ataupun dikelolakan oleh Badan Penyelidik, Ilham Center, O2 Research Malaysia dan juga Hwayan Policy Institute serta Center for Malaysian Chinese Studies. Dan untuk waktu ini, topik ini cukup menarik apabila kita bercakap tentang dapatan ataupun daripada tinjauan awam ini. Saya ingin membawakan kepada anda salah satu soalan yang cukup popular sebelum dan juga semasa dan mungkin selepas pada PRU ke-15 ini, iaitu apa gabungan politik yang menjadi pilihan pengundi. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bawakan kepada anda di set touchscreen kami untuk melihat kepada beberapa data berkaitan dengan tinjauan awam. Apa rakyat mahu tinjauan awam PRU 15. Ini adalah tinjauan awam yang dilakukan oleh Ilham Center selama 2 bulan sebelum ini, iaitu daripada Ogos hinggalah 30 September 2022, melihat kepada gabungan politik yang menjadi pilihan. Dinyatakan beberapa kumpulan ataupun gabungan politik yang menjadi pilihan secara keseluruhannya. Saya tunjukkan terlebih dahulu secara asas atau secara keseluruhannya: Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, lain-lain dan juga tidak pasti. Mengikut warna-warna ini nanti saya akan terangkan kemudian, dan juga dalam touchscreen ini juga saya akan bawakan kepada anda dan juga kongsikan kepada anda bagaimana kumpulan etnik sentimen mereka cukup berbeza dalam mana menentukan gabungan parti politik menjadi pilihan mereka. Kemudian dalam tinjauan ataupun yang dapatan yang dilakukan oleh Ilham Center ini juga melihat kepada kawasan bagi pengundi itu juga sedikit berbeza, melihat kepada sentimen pengundi dan juga selera rakyat. Dan juga akhir nanti saya akan bawakan kepada anda dan juga kongsikan kepada anda melihat kepada keseluruhan kategori umur pengundi daripada kategori 18 hingga 20 tahun sehinggalah pada kategori 60 tahun ke atas. Jadi untuk permulaan, kalau boleh saya nak tunjukkan kepada anda, ini adalah dapatan tinjauan awam yang dilakukan Ilham Center, yang mana secara keseluruhan melihat kepada peratusan yang paling tinggi berdasarkan tinjauan awam yang dilakukan sebelum penamaan calon. Iaitu saya perlu tegaskan, perlu saya highlight pada di sini, iaitu 2 bulan yang dilakukan tinjauan awam ni, iaitu pada bulan Ogos dan juga September, melihat kepada Barisan Nasional memiliki kelebihan sedikit, iaitu sebanyak 35% mendapat sedikit sokongan dan juga kepercayaan untuk kategori apa gabungan parti politik menjadi pilihan mereka. Kemudian Pakatan Harapan 18%, Perikatan Nasional 12%. 2 lagi kategori iaitu lain-lain dan juga tidak pasti, lain-lain 15%, tidak pasti sedikit ataupun yang kedua tertinggi sebenarnya berbanding dengan Barisan Nasional. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik pada UUM. Prof, apabila kita cakap PRU 15 ini adalah satu pertandingan bukan street fight, one on one, ataupun boleh dikatakan kalau diibaratkan ataupun diumpamakan sebagai gusti ataupun wrestling, ia boleh diandaikan sebagai satu Royal Rumble. Prof, apa andaian dan juga senario Prof? Kerana dalam PRU ke-15 ini tiada mana-mana parti ada petunjuk yang cukup jelas mereka akan boleh menjadi pemenang secara solo. Tetapi untuk waktu ini mungkin tak terlalu awal lah untuk kita mengandaikan apa senario yang boleh ataupun yang bakal berlaku pada PRU 15 ini, Prof. Okey, kalau kita tengok berdasarkan kepada percaturan hari ini,
memang kita dapati timbul pelbagai isu yang melanda pelbagai parti. Sebelum ni kalau kita lihat misalnya PH, ketika mana mereka berbincang untuk meletakkan calon, kita dapati perbincangan itu berada dalam satu keadaan yang harmonis. Namun baru-baru ini kita lihat bagaimana PH terutama komponen di dalam PH iaitu Amanah berlaku pertelgahan di antara Amanah dan juga DAP, sehingga Amanah terpaksa melucutkan jawatan Presiden Amanah di Kedah ini, dan juga beberapa isu-isu lain ketidakpuasan hati di kalangan komponen lain, termasuklah di Sungai Siput. Kita dapati PSM telah membuat kenyataan secara terbuka yang mereka tidak akan bekerjasama lagi dengan PH. Dan juga kita lihat beberapa isu juga menjadi pertikaian di dalam PKR sendiri berlaku, dan yang terbaru juga bukan itu saja, di PBM juga di mana berlaku pertembungan isu-isu konflik dalaman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada gabungan ini, bagi saya masih terlalu awal untuk kita nak katakan bahawa parti-parti yang akan bergabung inilah yang nanti akan membentuk kerajaan, kerana dalam konteks pada hari ini pun kita lihat perbalahan sering berlaku di dalam parti-parti yang ingin bergabung. Ini belum lagi kita bercakap dalam konteks di Sabah dan Sarawak, iaitu JRS, GPS. Dan kalau kita lihat pada ketika ini, misalnya perbincangan di antara MUDA dan juga PH masih terus berjalan. Perbincangan dalam konteks dalaman gabungan-gabungan ini juga sebenarnya kemelut dan konflik itu masih berterusan. Jadi saya melihat bahawa sehinggalah berlaku kepada pengundian, maka isu berkaitan dengan gabungan ini pasti tidak akan selesai. Yang terbaru juga kita tengok GTA tidak diterima oleh PKR maupun oleh PN untuk mereka mengadakan kerjasama. Jadi saya melihat bahawa rentetan daripada pelbagai konflik, polemik, perbincangan-perbincangan ini sebenarnya pasti akan berterusan sehinggalah kepada pembentukan kerajaan nanti, apabila mungkin senario-senario yang akan kita lihat nanti berubah daripada masa ke semasa, apabila jika tidak adanya satu gabungan yang betul-betul pasti untuk memperoleh majoriti untuk membentuk kerajaan. Jadi bagi saya pada takat ini masih terlalu awal untuk kita nak menyatakan apakah sebenarnya gabungan-gabungan yang kukuh yang akan menerajui parti-parti ketika mana pilihan raya akan diadakan. Okey, Prof mengatakan masih terlalu awal untuk kita membuat percaturan apa menjadi pilihan ataupun di mana selera rakyat ataupun apa yang menjadi kemahuan mereka apabila kita cakap tentang PRU ke-15. Tetapi apabila kita bercakap tentang pilihan raya umum ini, sudah tentu kita melihat kepada berkaitan dengan pilihan ialah berkaitan dengan apa etnik pengundi itu sendiri. Saya nak bawa kepada tinjauan yang sama, iaitu berdasarkan subkategori apa gabungan parti politik menjadi pilihan, iaitu melihat kepada etnik kaum pengundi. Saya mulakan dahulu untuk melihat kepada kaum Melayu, Cina, India. BM adalah Bumiputera Muslim, BNM adalah Bumiputera non-Muslim. Kalau kita melihat pada kategori pertama, iaitu Melayu, secara keseluruhannya, peratusan paling tinggi memihak ataupun memilih ataupun menjadi pilihan kepada Barisan Nasional 46%. Tetapi kalau kita melihat kepada kumpulan etnik bagi pengundi Cina atau Cina secara misalnya, mereka lebih cenderung untuk memilih Pakatan Harapan sebanyak 38%. Tetapi sedikit perbezaan kalau kita melihat kepada pengundi India. Pengundi India ada sedikit kita boleh katakan 35% memilih untuk Barisan Nasional sebagai gabungan parti politik pilihan mereka. 29% hanya sedikit saja perbezaan melihat kepada mereka akan cenderung untuk berpihak kepada Pakatan Harapan. Bumiputera dan BNM lebih kepada tidak pasti dan juga mereka akan memilih kategori lain-lain. Satu lagi, Prof, Lalang, kalau saya nak tanyakan kepada Prof ini, kita melihat kepada kawasan bagi pengundi masing-masing. Kalau kita melihat kepada bandar, sudah tentu
kita melihat kepada bandar, 27% adalah memihak kepada Barisan Nasional. Hanya kurang 1% saja memihak kepada Pakatan Harapan. Kita melihat kepada pinggir bandar, juga memihak ataupun pilihan kepada Barisan Nasional, dan sudah tentu bagi kawasan kampung dan juga tanah rancangan seperti Felda, mereka memilih ataupun berpihak kepada Barisan Nasional. Prof, melihat kepada kumpulan ataupun segmen daripada segi kaum dan juga di mana kawasan pengundi ini, adakah ia boleh dijadikan contoh ataupun boleh dijadikan, adakah dia terlalu awal seperti Prof katakan, ataupun ini sebenarnya sudah pun berlaku sejak PRU 14 PRU yang lepas, Prof? Kalau kita mengkaji berdasarkan pola pengundian pengundi, kita dapati sebenarnya pola pengundian ini tidak banyak berbeza daripada PRU ke-14 dan saya rasa PRU ke-15 juga tetap akan sama, di mana kita dapati majoriti orang Melayu masih akan mengundi berdasarkan kepada kaum. Dan majoriti orang-orang bukan Melayu, terutamanya Cina, masih akan memilih parti-parti yang mereka undi sebelum ini, iaitu PH. Dan mungkin golongan India bagi saya, ini mungkin akan ada perubahan sedikit berdasarkan kepada sokongan sebelum ini. Kalau PRU yang ke-14, kita dapati majoriti pengundi-pengundi India banyak memilih PH. Tetapi bagi saya trend PRN yang berlaku baru-baru ini di Melaka, di Johor, kita dapati ada sedikit perubahan dari segi pola pengundian pengundi-pengundi India, yang mana kita dapati telah ada peningkatan semula dari segi sokongan kepada Barisan Nasional. Jadi bagi saya pola pengundian kalangan masyarakat India mungkin akan sedikit berubah berdasarkan kepada PRU ke-14 jika dibandingkan yang PRU yang akan datang ini. Manakala pola pengundian kaum Cina bagi saya tetap akan sama, berdasarkan juga kepada sebelum ini dan juga berdasarkan kepada kajian-kajian yang dilakukan juga menunjukkan bahawa tingkah laku pengundi Cina lebih mirip untuk menyokong PH sama ada di bandar maupun di luar bandar. Jadi ini bagi saya tidak ada beza. Kalau kita melihat kepada demografi pengundian di kawasan bandar berbanding dengan luar bandar, kita dapati trendnya juga akan sama, di mana kalau di luar bandar terutamanya majoriti orang Melayu akan memilih Parti Barisan Nasional. Manakala kalau di bandar kita dapati trend pengundian masyarakat bukan Melayu terutama Cina sama ada di bandar ataupun di luar bandar tetap akan sama. Mereka kecenderungan mengundi mereka lebih kepada PH. Namun bagi masyarakat Melayu di luar bandar, kita dapati memang trendnya akan sama, majoriti akan menyokong BN. Manakala kalau trend di luar bandar, trend di bandar terutamanya mungkin kita dapati akan ada perubahan-perubahan di mana mungkin pengalaman-pengalaman lalu pada PRU ke-14 dan kalau kita lihat juga di mana timbul rungutan dan kritikan terhadap bagaimana ketika 22 bulan negara diperintah oleh PH, bagaimana kepentingan-kepentingan orang Melayu dipinggirkan. Jadi mungkin ini juga akan menjadi sebahagian daripada faktor yang akan mempengaruhi kecenderungan pengundi, terutama Melayu-Melayu bandar. Jadi kita lihat perubahan-perubahan ini pasti juga akan diteruskan pada PRU ke-15 kerana pola pengundian kalau kita bandingkan dengan PRU ke-14 dan PRU ke-15 ini pasti akan ada perubahan yang agak ketara, terutamanya sokongan daripada orang-orang Melayu terhadap parti, terutama kalau dulu mungkin lebih kepada ketidakpuasan mereka terhadap Barisan Nasional, tapi mungkin pada kali ini berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman mereka di mana majoriti daripada mereka terutama di bandar ataupun di luar bandar yang telah merasa bagaimana pemerintahan 22 bulan di bawah PH terhadap kepentingan dan kebajikan orang Melayu. Jadi mungkin ini akan memberikan sedikit perubahan dari segi corak pengundian mereka ketika mana mereka mengundi pada 19 hari bulan nanti.
Prof, satu lagi indikator yang cukup penting apabila kita ingin membaca ataupun meneliti pola pengundian pengundi menjelang PRU ke-15 ini, selain kita melihat kepada etnik kaum dan juga kawasan, satu lagi perkara penting ataupun subkategori yang penting iaitu kita melihat kepada kumpulan umur. Kerana kita tahu pada PRU 15 ini nanti 18 tahun ataupun undi 18 di peringkat persekutuan telah pun dibenarkan, dan juga bagi pengundi yang telah pun didaftarkan secara automatik. Itu antara tumpuan yang akan kita dapatkan dan kita bincangkan dalam Malaysia Memilih selepas ini.